RM5,000 bantuan agensi pelancongan dan bantuan lain demi rakyat. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Isni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Mengambil berat situasi rakyat ketika ini, Perdana Menteri mengumumkan pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih dan antaranya melaksanakan moratorium kepada semua peminjam individu bagi tempoh 6 bulan dan ia termasuk golongan B40, M40, T20 dan usahawan mikro. Tan Sri Muhyiddin memaklumkan beberapa syarat bagi menikmati moratorium seperti sebelum ini dilupuskan. Peminjam hanya perlu memohon dan menandatangani perjanjian pindaan syarat-syarat pinjaman yang berkaitan. Anda cuma perlu memohon dan kelulusan akan diberikan secara automatik. Kemudahan ini juga ditawarkan pada pengusaha PKS yang terjejas tertakluk kepada semakan dan kelulusan pihak bank. Permohonan akan dibuka pada 7 Julai 2021. Seiring matlamat pemulih Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan pengeluaran baru iCitra. Menerusi iCitra, 12.6 juta ahli KWSP boleh keluarkan sehingga RM5,000 dengan RM1,000 sebulan untuk tempoh 5 bulan tertakluk jumlah simpanan KWSP ahli. Pelaksanaan iCitra ini dijangka dapat menyalurkan RM30 bilion kepada rakyat untuk menampung keperluan harian. Ahli boleh mula memohon kemudahan pengeluaran KWSP di portal dalam talian iCitra di icitra.kwsp.gov.my mulai 15 Julai 2021 dengan pembayaran pertama dijangka akan dikreditkan dalam akaun ahli pada bulan Ogos 2021. Tambah beliau lagi, ia merupakan keputusan sukar kerana ia adalah simpanan hari tua rakyat dan penyelesaian iCitra mengambil jalan tengah antara keperluan mendesak hari ini dan pulangan yang wajar bagi ahli-ahli KWSP yang tidak memerlukan pengeluaran. Mengenai program subsidi upah PSU 4.0, kerajaan akan menampung sehingga 500 pekerja bagi setiap majikan dengan kadar sebanyak RM600 bagi setiap pekerja. Ia membabitkan tempoh 4 bulan dan tiada lagi syarat had gaji ditetapkan. Tan Sri Muhyiddin berkata sejak program subsidi upah atau PSU diperkenalkan, RM15 bilion dibelanjakan bagi membantu majikan membayar gaji kepada sekitar 2.7 juta pekerja. Memandangkan respon positif berhubung program ini, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PSU 4.0 dengan peruntukan sebanyak RM3.8 bilion yang dijangka memanfaatkan lebih 2.5 juta pekerja. Melalui inisiatif PSU 4.0, kerajaan akan menampung sehingga 500 pekerja bagi setiap majikan dengan kadar sebanyak RM600 setiap pekerja selama tempoh 4 bulan, iaitu 2 bulan bagi semua sektor dalam fasa kedua PPN dan 2 bulan lagi seterusnya khusus bagi sektor-sektor yang dikategorikan dalam senarai negatif semasa tempoh fasa ketiga nanti. Sebagai langkah berterusan bagi membantu sektor PKS kekal relevan dan berdaya saing, Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP meningkatkan had siling pembiayaan sebanyak RM10 bilion kepada RM36.5 bilion. Sehingga 24 Jun 2021, SJPP telah memberikan jaminan bagi pembiayaan bernilai RM33.4 bilion kepada lebih 45,000 buah syarikat.
Bagi terus menyokong sektor PKS mendapat kemudahan pembiayaan dan bangkit semula dalam fasa pemulihan, kerajaan turut meningkatkan had siling jaminan di bawah SJPP sebanyak RM20 bilion menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak RM56.5 bilion. Selain itu, Bank Negara Malaysia juga komited dalam menyediakan akses bantuan keuangan pada usahawan PKS. Sehingga kini masih terdapat RM66 bilion baki sedia ada daripada keseluruhan RM25.1 bilion yang telah tersedia ataupun disediakan oleh Bank Negara Malaysia untuk manfaat pemohon baru, dan melalui pakej pemulih hari ini Bank Negara Malaysia bersetuju untuk menambah RM2 bilion lagi, menjadikan baki dana ini berjumlah RM8.6 bilion. Diharapkan dana ini dapatlah memenuhi pelbagai keperluan PKS dan usahawan mikro dalam meredakan kekangan aliran tunai perniagaan mereka. Bagi terus menyokong perniagaan mikro, program pembiayaan mikrokredit akan diteruskan dengan tambahan dana sehingga RM1.1 bilion. Pembiayaan mudah ini akan disediakan oleh Agrobank dan Bank Simpanan Nasional masing-masing berjumlah RM500 juta dan Tekun sebanyak RM100 juta. Ini termasuk peruntukan sedia ada untuk 2021 sebanyak RM3 bilion dana mikrokredit masih tersedia untuk usahawan mikro. Dan bagi membantu sektor pelancongan, sebanyak RM3,000 disediakan kepada lebih 5,300 agensi yang berdaftar, dan kerajaan juga bersetuju menangguhkan pembayaran ansuran cukai pendapatan bulanan kepada syarikat, dan selain itu pengecualian cukai pelancongan serta perkhidmatan kepada pengendali hotel sehingga akhir tahun ini. Di samping itu, sektor pelancongan merupakan antara segmen yang sangat terjejas dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Sebagai pendorong atau kickstart, apabila negara beralih ke fasa ketiga PPN kelak, kerajaan akan menyediakan bantuan one-off sebanyak RM3,000 kepada lebih 5,300 agensi pelancongan berdaftar. Seterusnya, apabila negara beralih ke fasa keempat PPN, kerajaan akan mempertimbang peruntukan sewajarnya untuk memulih dan mempergiatkan semula aktiviti pelancongan. RM100 juta diperuntuk dalam bentuk kemudahan pembiayaan dan juga sokongan bantuan keuangan bagi membantu lebih 8,000 penggiat seni tempatan. Dan selain itu, bantuan khas taska berjumlah RM3,000 diberi kepada lebih 4,400 pengusaha taska seliaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta lebih 8,000 pengusaha tadika swasta seliaan Kementerian Pendidikan. Selain itu, bantuan keuangan sebanyak RM1,000 diberikan kepada semua pengusaha kantin berdaftar bagi meringankan beban mereka berikutan penutupan sekolah. Selanjutnya, kerajaan sedar bahawa pengusaha industri sukan dan operator arena sukan seperti gym, bowling, futsal dan sebagainya turut terkesan, dan mereka hanya boleh beroperasi semula seawal fasa ketiga PPN nanti. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju untuk memberikan bantuan one-off sebanyak RM3,000 kepada mereka. Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan keuangan RM500 seorang untuk tempoh 3 bulan kepada golongan kurang upaya yang kehilangan pekerjaan atau ketiadaan kerja dan bukan penerima bantuan elang pekerja cacat sedia ada. Bagi bantuan tersebut, RM30 juta diperuntukkan bagi memanfaatkan seramai 20,000 OKU. Sementara itu, pemberian diskaun 30% ke atas sewaan premis perniagaan MARA turut dilanjutkan dan ia bagi tempoh 5 bulan lagi sehingga Disember 2021. Lebih 5,700 penyewa dijangka memperolehi manfaat daripada inisiatif ini. Saya menyarankan agar lebih banyak badan-badan berkanun, syarikat GLC dan PBT turut memberi kemudahan pengecualian dan menawarkan diskaun sewa, lesen atau penangguhan bayaran komitmen bulanan.
Sehingga 31 Disember 2021, pemilik bangunan dan ruang perniagaan yang menawarkan pengurangan sewa sekurang-kurangnya 30% kepada peniaga layak mendapat potongan khas cukai. Berkaitan penangguhan. Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mengumumkan beberapa inisiatif berkaitan penangguhan bayaran balik pinjaman pendidikan. Nilai keseluruhan inisiatif dianggarkan berjumlah RM400 juta dan akan memanfaatkan 1.6 juta rakyat. Antaranya moratorium bersasar selama 3 bulan kepada peminjam-peminjam PTPTN, penangguhan pembayaran balik selama 6 bulan bagi pinjaman pelajaran persekutuan di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan bayaran tuntutan ganti rugi penerima biasiswa persekutuan. Penangguhan juga diberikan kepada peminjam pinjaman pelajaran mara untuk tempoh 3 bulan atau penjadualan semula bayaran balik pinjaman dengan ansuran bulanan serendah RM100 selama 12 bulan dan menangguhkan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK selama 3 bulan. Rakyat boleh menarik nafas lega selepas pengumuman pelaksanaan iCitra dan juga moratorium bayaran balik pinjaman bank di bawah pakej pelindungan rakyat pemulih yang diumumkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif-inisiatif yang diumumkan itu merupakan antara bantuan yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat. Sangat-sangat baik dan sangat-sangat mengembirakan seluruh rakyat Malaysia lah. So selama ni mereka tertunggu-tunggu bantuan apa yang akan diumumkan. Jadi saya rasa sikit sebanyak dia akan meringankan beban penduduk yang terkesan dengan COVID-19 inilah. Banyak bantuan-bantuan khas yang diumumkan oleh kerajaan, di antaranya moratorium diganjakkan kembali, sekaligus dapat membantu serba sedikit pekerja sektor swasta dan juga awam dalam menangani COVID ini. Sebagai usahawan kecil, saya berasa amat lega lah dengan moratorium yang diberikan selama 6 bulan ini. Sedikit sebanyak dapat membantu menampung kehidupan seharian saya. Secara jujurnya, perniagaan memang merosot akibat pandemik ini. Tapi saya amat lega dengan moral yang diberikan. Dan ni sedikit sebanyak dapat membantu saya dan keluarga. Seperti mana yang tahun lepas tu yang moratorium selama 6 bulan. Jadi sedikit sebanyak dapat bantu rakyat juga, sebab sekarang ni kita tengok ramai rakyat yang terjejas, ada yang peluang kerja dan faktor ekonomi. So saya rasa bantuan ni tepat pada masa yang tepat lah. iCitra yang diperkenalkan oleh KWSP juga dapat membantu usahawan kecil-kecilan seperti kami untuk menanggung kos jualan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya wang yang dikeluarkan itu dapat membantu kelangsungan hidup mereka yang langsung tidak berpendapatan pada musim pandemik ini. Dapat membantu golongan-golongan yang terjejas seperti golongan-golongan peniaga kecil-kecilan, dan ianya dapat menampung perbelanjaan seharian mereka. Dan akhir sekali saya berharap bantuan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh golongan-golongan yang terjejas. Tiada kenaikan tarif asas elektrik bagi tempoh 1 Julai sehingga 31 Disember tahun ini, dan bermakna seramai 9.44 juta pengguna akan terus menikmati ribat sebanyak 2 sen per kilowatt jam, melibatkan peruntukan RM493 juta. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata pemberian ribat melalui peruntukan dana kumpulan wang industri elektrik itu menjadikan tarif asas elektrik kekal pada kadar 39.45 sen per kilowatt jam. Keputusan itu mengambil kira cabaran dan kesukaran dihadapi rakyat dalam fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN. Kerajaan telah bersetuju untuk membiayai pemberian rebit tambahan sebanyak 0.87 sen kilowatt jam yang melibatkan peruntukan sebanyak 493 juta melalui kumpulan wang industri elektrik KWIE. 9.44 juta pengguna akan terus menikmati rebit
elektrik sebanyak 2 sen kilowatt jam bagi tempoh 1 Julai hingga 31 Disember. Pemberian rebate tambahan itu membolehkan semua pemilik akaun Tenaga Nasional Berhad menikmati purata diskaun sebanyak 5% bagi tempoh 1 Julai sehingga 31 Disember 2021. Diskaun bil elektrik secara bersasar kepada pengguna domestik dan bukan domestik juga diberikan bagi tempoh Julai hingga September 2021 untuk Semenanjung dan Sabah. Sehingga Mei 2021, jumlah ketua isi rumah KIR yang layak ialah 282,182. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya akan memberi fokus kepada industri acara perniagaan dalam Pelan Pemulihan Negara PPN. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia selaras dengan pengumuman kerajaan yang membuka sektor pelancongan domestik pada fasa ketiga dalam PPN. Mengambil contoh Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur, beliau berkata pusat konvensyen boleh beroperasi semula termasuk menjadi PPV sekaligus merancangkan industri berkenaan. Kita ada 81 events yang kita telah jadualkan. Maka sebab itu kita nak war-warkan di sini kerana kita telah jadualkan business event untuk untuk dihostkan oleh kita. Ada 56 conventions, 1 insentif dan 24 exhibition. Jadi inilah menjadi harapan kepada business event industri ini supaya mereka dibenarkan untuk memulakan selepas ini sebab kita telah tunjukkan bukti bagaimana mereka dapat mematuhi SOP ini. Datuk Seri Nancy meninjau PPV Pusat Dagangan Dunia. Ketika ini terdapat 19 pusat konvensyen digunakan sebagai PPV di seluruh negara. Industri acara perniagaan dijangka mampu menyediakan 25,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2030. 500,000 pekerja yang terlibat secara langsung dalam sektor peruncitan di seluruh negara akan mendapat manfaat daripada wujudnya Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata jumlah tersebut merupakan sasaran kementerian pada masa ini. Seluruh negara kita jangka kita dah perkiraan ada 500,000 yang terlibat secara langsung dalam subsektor peruncitan ini seluruh negara. Itu berfasa. Lepas itu kita akan melihat sebab mereka yang terlibat secara tidak langsung pun ramai juga. Sekarang kita sasarkan kepada 500,000 dulu. Datuk Seri Alexander ditemui selepas melawat PPVIN Pusat Beli Belah The Spring di Kuching. Pemberian vaksin kepada penggiat industri peruncitan menerusi PPVIN dilihat cara terbaik untuk mencapai imuniti kelompok selain menjaga keselamatan pekerja khususnya pasaraya. Vaksin kepada para pekerja juga penting kerana kerajaan merancang untuk membuka lebih banyak sektor peruncitan bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi negara. Peneroka Felda jengka 7 menjadi kelompok pertama warga Felda mendapat vaksin melalui program outreach vaksinasi COVID-19 di Maran. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata inisiatif itu bagi memudahkan peneroka menerima vaksin sekaligus mengatasi kekangan untuk pergi ke pusat pemberian vaksin PPV. Melalui program yang kita lakukan di beberapa tempat, masuk di kawasan 2, kawasan asli, sebenarnya mereka bersedia untuk divaksin. Cuma pada awal mereka ditakut-takutkan oleh sebahagian orang tertentu dan hari ini macam di sini pun saya tanya tak ada seorang pun yang merasa ragu-ragu dan mereka berharap supaya bahkan jawab pada saya Pakcik sedia untuk vaksin. Saya sedia sebab saya datang kemari dia.
Pemilihan Felda Jengka 7 sebagai lokasi pertama melibatkan kawasan Felda di Maran. Susulan Felda ini 2 kali pernah dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Beliau berkata demikian selepas program outreach vaksinasi COVID-19 di Felda Jengka 7 Maran. Setakat ini kurang 50% daripada 150,000 penduduk telah menerima vaksin dan dijangka sasaran 80% dapat dicapai pada penghujung bulan depan. Sekurang-kurangnya 70% penduduk di Pulau Tioman akan menerima suntikan vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK sehingga 4 Julai. Dan bagi tujuan tersebut, 50 petugas pejabat kesihatan daerah Rompin telah dibawa bertugas di 6 pusat pemberian vaksin PPV di Pulau Peranginan itu. Menurut Ketua Penjelaras Vaksin COVID-19 Pulau Tioman, Dr. Ahmad Hafiz Muhammad, bagi mencapai imuniti kelompok di Pulau Tioman, pihaknya perlu menggunakan pelbagai jenis pengangkutan bagi memastikan proses vaksinasi berjalan lancar. Ini termasuk menggunakan helikopter bagi urusan pengangkutan dos vaksin, bot dan kenderaan pacuan 4 roda bagi membawa petugas kesihatan di setiap PPV di pulau tersebut. Cabaran dia adalah bermula daripada pengangkutan itu sendiri, ya. Sebab bila dengan keadaan PKP tiada kemudahan feri, tapi alhamdulillah dengan kerjasama jabatan lain kami dapat feri tersebut, dan juga selain daripada cabaran tersebut juga penghantaran vaksin, di mana untuk memastikan vaksin itu selamat kami menggunakan melalui udara lah, menggunakan helikopter supaya vaksin itu selamat sampai. Selain pada itu, cabaran di Tioman adalah kerana tiada pengangkutan, dan pengangkutan satu-satunya jarak adalah ke Kampung Juara dengan menggunakan 4x4, yang lain kita menggunakan bot laluan air. Sebanyak 1,700 dos vaksin jenis Sinovac telah diterbangkan dari Hospital Rompin dengan menggunakan helikopter bomba pagi semalam. Beliau berkata demikian di PPV Kampung Salang, Pulau Tioman, Rompin. Sementara itu, penduduk di Kampung Salang amat berterima kasih di atas keprihatinan pihak kerajaan mengambil inisiatif suntikan vaksin di Pulau Tioman. Kita tak perlu keluar. Memandangkan di Tioman kita kalau nak keluar pun susah menggunakan perbelanjaan dan menaik feri, sedangkan feri tak operasi. Jadi memang bermasalah lah sekiranya pihak kerajaan tak buat cara sebeginilah. Terima kasih sebab datang ke kampung ni. Kita orang tak payah keluar-keluar untuk dapatkan vaksin. Petugas kesihatan turut mengambil inisiatif datang ke rumah Syahrudin Mat Alih, 57 tahun, di Kampung Salang berikutan keadaannya yang uzur akibat sakit saraf. Lebih 50% daripada kira-kira 90,000 penduduk Pasir Putih yang layak menerima vaksin COVID-19 telah mendaftar untuk mendapatkan suntikan tersebut. Jadi daripada jumlah berkenaan, 24,000 orang sudah disuntik, 16,000 orang bagi dos pertama, manakala selebihnya telah melengkapkan dos kedua. Ahli Parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, setakat ini 3 PPV awam dibuka di jajahan itu, iaitu PPV Majlis Daerah Pasir Putih, PPV APMM Tok Bali dan PPV Klinik Kesihatan Pasir Putih serta sebuah PBV Outreach di Masjid Taman Al-Barakoh Selising. Boleh kata tak dengar lagi orang yang tidak mahu divaksin. Alhamdulillah, maknanya semua dah sampai tahap kesedaran yang tinggi dan sentiasa ada setiap hari. Kita harap vaksin ini akan sampai dari masa ke semasa dalam kadar yang lebih tinggi. Beliau ditemui selepas meninjau perjalanan PPV APMM Tok Bali. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Nik Zawawi berkata pihaknya akan terus mempergiat usaha untuk mendaftar lebih ramai penduduk untuk menerima vaksin dalam tempoh terdekat.
Tiga pemain skuash kebangsaan Rachel Arnold, Muhammad Syafiq Kamal dan Adin Idraki masing-masing beraksi cemerlang pada pusingan pembukaan kejohanan terbuka Squash on Fire 2021 di Washington, Amerika Syarikat semalam. Pemain ke-44 dunia Rachel berjaya menempah tempat ke pusingan kedua selepas mudah menewaskan rakan senegara Wei Lin Lai 11-3, 16-4, 11-6 dalam masa 37 minit. Rachel sebelum ini dijadual menentang lawan sukar Olivia Fritcher dari Amerika Syarikat yang menghuni ranking ke-20 dunia. Dalam pada itu, pemain persorangan wanita utama negara Lau Wei Wen dan S. Sivasanggari yang mendapat bye pada pusingan pertama masing-masing akan bertemu pemain dari England Lucy Beecroft dan Georgina Kennedy. Sementara itu dalam saingan kategori persorangan lelaki, Muhammad Syafiq berjaya mengalahkan Karen Malik dari India 11-4, 11-7, 11-6 pada pusingan pertama. Pemain berusia 24 tahun itu akan bertemu rakan sepasukan yang juga pemain nombor 2 kebangsaan Ivan Yuan yang mendapat bye pada pusingan pertama bagi meneruskan cabaran pada peringkat suku akhir. Manakala Aiden Idraki yang menewaskan pemain tuan rumah Faraz Khan 11-19, 11-3, 11-2 akan bertemu seorang lagi pemain dari Amerika Syarikat, Shahjahan Khan. Persiapan rapi kesemua atlet para negara bagi menghadapi Sukan Paralimpik Tokyo akan menjadi sia-sia andai tidak berupaya mematuhi syarat pencegahan COVID-19 ditetapkan oleh tuan rumah. Dan menurut Majlis Paralimpik Malaysia, MPM penganjur akan bertindak tegas kepada semua atlet berhubung isu berkenaan termasuk boleh dihalang daripada menyertai acara yang dipertandingkan. Presidennya Datuk Seri Megat D. Syariman Zahrudin berkata bagi mengelak berlaku masalah maka atlet disaran patuh arahan yang telah ditetapkan. So I think by the time kita nak pergi, mana yang dah layak tu dah tak ada pergi competition dah, tak ada pergi pertandingan apa-apa. So dia cuma duduk di MSN, dia cuma daily training, daily exercise, lepas tu jaga nutrition. So those are the things that they're doing lah. Yang paling penting tidak mahu conduit dapat COVID langsung. Itu yang tidak ada, tak nak buat any contact. Sukan Paralimpik Tokyo dijadual berlangsung dari 24 Ogos sehingga 5 September 2021. Baiklah saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.